kita proceed dengan tutorial ni dulu so that everyone kira basic tu dah cover lah. Sekejap saya present screen saya. Google Meet. Baik, mana pergi present ni? Kenapa dia punya ni macam ni? Kejap ya. Tu dah. Ni share screen. Okay. So, untuk chapter 1, kita tengok, kita biasakan dengan simplification circuit lah basically. Dia punya rumus semua sama. Parallel equation, V equals to IR, and then habis kuat lari-lari sikit pun KVL, KCL. So, ini yang kira senang lagi. Chapter 2, chapter 3 onwards going to be a bit more hard. Chapter 2 lah bagi saya rasa going to be a bit more hard because ada imaginary numbers. So saya rasa nota yang hari tu saya pakai tu most probably isn't conducive enough. So most probably saya akan try to elaborate later dalam kelas ni if possible. Yang hari tu yang saya cover sikit je, tak semua, tapi saya rasa nota yang slide yang saya jumpa ni is much better lah explaining dia punya subject matters tu. Okay, so kita start dulu dengan chapter 1, kita habiskan tutorial ni. So ikut saya punya prinsip, selalunya yang senang saya buat, yang susah korang buat. Tapi in that said, kita warm up dulu engine kita buat A dengan B dulu. So kita buat sama-sama bukan buat sama, saya tunjuklah dulu yang A dengan B ni dulu. Okay, first dia nak suruh bila dia macam ni, dia tak ada kata apa, so awak tengok apa variable yang dia tak bagi. So macam ni lah, I2, VR1 dan I1, dia suruh cari. Okay, so apa yang kita boleh buat, the first, sini tak ada calculator ni. Tapi korang tahu kan, pakai calculator scientific untuk solvekan parallel dengan series semua tu. Maknanya 1 over R tambah 1 over R, tahu Tahu ke? Tahu saya. Kalau tak tahu saya kena on off share screen ni. Okay, so the first thing is kita kena buat yang ni. 5 ohm, 5 ohm. Kita serieskan dulu. So nanti circuit dia akan jadi macam ni lah. So that circuit dia jadi macam ni. Sini lagi. Okay, ini adalah 10 ohm. 10 ohm. Mula-mula ni biasa-biasa lah tulis simbol. Sebab nanti korang takut bila dah ada resistor, dah ada inductance dengan capacitance dan chapter 2 tu, nanti korang macam saya lukis resistor macam ni, lepas tu tak tulis simbol, nanti kan tengok main tambah macam tu je, padahal tak boleh. Kena tukar kepada imaginary dulu baru boleh tambah. Tapi end up sebab tak tulis ohm tu, semua orang confused. Okay, so kita parallelkan dulu. So 5 dengan 5 ni akan jadi 1 over R, kita panggil apa ni, R5, RA. So 1 over RA sama dengan 1 over 5 sama dengan 1 over 5. So parallel kan. So kalau kita tekan calculator, 1 over 5 tambah 1 over 5, and then kita 1 over kan balik. Sebab sekarang ni 1 over RA sama dengan 2 over 5. So nak dapatkan RA, sekejap ya, dah masuk. So nak dapatkan RA, kena 5 over 2 or kita kejap ya. Dah pakai yang ni, saya dah confused sama dia ni. Mana dia punya calculator lain dah, saya dah confused dah.
Saya buka saya punya yang calculator saya dah pakai ya. Saya biasa pakai. Download. PP program. Okay, so. Sana. Okay, 5 over 2. 2.5. Okay, 2.5 ohm. So kita boleh kata sini 2.5 ohm. So bila nampak macam ni, ini adalah series dengan yang ni. So bila series kita boleh tambah direct je lah. So circuit ni kita boleh imagine balik. Okay, mula-mula ni ikut je lah step macam ni. Lukis balik. Every time dah simplify, lukis balik untuk mengelakkan kekeliruan. Baik, kenapa saya simplify kan? Kenapa tak terus cari je I2, I1 dengan VR1? Tak boleh lah nak cari sebab kita nak tahu I total ni dulu. Sebab sekarang ni air sungai ni yang mengalir daripada sini dah pecah jadi dua. Satu pergi ke I2, satu pergi ke I1. So kalau kita tak tahu yang tengah-tengah ni, yang asalnya punca bukit, air sungai bukit ni, tak tahulah air sungai dekat I1 dengan I2 kan. Air sungai tu air lah air total lah basically. Kita kena tahu air total, baru kita boleh tahu, kita boleh pakai KCL untuk tahu I1 ataupun I2. So that's why saya tambahkan dulu, saya simplifykan dulu circuit. 10 ohm, ini jadi 12.5 ohm. So kalau kita buat parallel pula yang ni, sebab ni dah boleh parallel. So kita katakanlah 1 over RB sama dengan 1 over 10 tambah 1 over 12.5. Tadi series ni tambahnya so tak payahlah saya nak tunjuk, faham-faham lah So that means 1 over RB equals to, ada orang nak masuk. Okay. So 1 over 10 tambah 1 over 12.5 which equals to 9 over 50. That means kalau kita buat RA, ARB sama dengan 1 over answer. kita ambil 2 titik perpuluhan je lah. 5.56 ohm. Okay. So kita boleh reimagine circuit ni menjadi 10 volt and 5.56 ohm. So bila dah tahu voltage dengan resistor, kita gunakan V equals to IR. That means I total sekarang ni akan boleh kita dapatkan dengan membahagikan voltage 10 volt bahagikan dengan 5.56 ohm. So kita akan dapat 10 bagi 5.56. So kita dapat 250 bagi 139. Kita convertkan dia menjadi titik puluhan 1.798. So kita beri 1.8 M lah. 2.8 M. Jadi 1.79856. So kita bundakan sebab kita nak pakai 2 titik perpuluhan je. So kita dapat 1.8 M. Okay, tapi ni bukan jawapan yang soalan nak. Ni baru dia punya salah satu cara nak solvekan dia. Okay, so dah dapat IT sama dengan 1.8 M. Kita boleh dapatkan I1 dengan, ingat KCL, guna resistance yang bukan dia punya, bahagikan dengan total resistance, 10 ohm dengan 10 ohm, kalikan dengan I total. So, rumus dia, I1 sama dengan, tapi sebab dua-dua resistance sama, so belasah je lah. 10 bagi 10 tambah 10 kali 1.8 amp. So, you'll be getting, sekejap ya, kali 1.8. You will be getting 0.9 amp. Okay, so dah dapat air 1. Tapi kalau ikutkan sebab air sungai ada 2 je. So boleh je sebenarnya awak ambil 1.8 tadi tu. Tolak 0.9 dapatlah the next one. Tapi kita tak nak buat macam tu. Kita buat rumus. Buat mula-mula ni kan biasa-biasakan lah. 10 bagi
Sorry, I don't think you should use 10 ohm. Sebab sekarang ni, saya salah. Saya maaf. Back. Bukan 10 tambah 10 Betulkan balik. Sebab sekarang ni, I total, yang I2 ni, dia mengalir the whole ni tau. So kalau awak kata 10 ohm je, which is tak real lah. Sepatutnya kena 10 tambah, ni, 10 tambah 2.5 ni. Ini adalah I1, ini adalah I2. Sebab apa saya kata I2 bukan 10 ohm, kita kena ambil 10 ohm? Bukan, sebab kita kena ambil 12.5 sebab dia parallel macam ni. Ni. Ini adalah I1, ini adalah I2. So kalau ambil sini saja, kira tak tepat sebab resistance total dia sebenarnya adalah 12.5. Saya rasa awak faham Faham tak kenapa saya ambil I2 12.5 bukan 10 ohm? 10 ohm ni awak lupa yang ni. So what happen is current yang lalu tu it's not going to be the actual current yang lalu the whole branch yang sini ni. Sorry saya kalau tak faham bagi tahu, saya try to explain balik. Kenapa saya tak ambil 10? Kenapa saya ambil? Sebenarnya kat sini tadi saya silap bukan 10 tambah 10. 10 bukan 10. Sebab dia ambil the next one kan. 12.5 10 tambah 12.5. Yang ini ya I2. I2 ni dia boleh ambil 10 saja sebab I2 kalau ingat KCL dia ambil the previous current. Bukan the previous current, the other side of current. Mana? Ni voltage current divider KCL pula. Ni current divider rule CDR. So kalau awak nak ambil I1, awak kena ambil R2 letak atas, bahagikan R1 tambah R2. Kalau awak nak ambil I2, awak kena ambil R1 letak atas, R1 tambah R2. Dia berbeza dengan VDR. VDR, kalau awak nak ambil nak kira V1, awak ambil R1 letak atas. Okay, refresh balik. So dalam kes saya ni tadi, saya padam aku. Ini kita padam. Okay. Kita nak cari I1. Nak cari I1, ikut CDR kata, kita kena ambil the other side, the other branch punya resistance letak atas. Kalau saya ambil 10 ohm, potential yang ini saya abaikan, which is salah. Sepatutnya, kalau awak tengok rumus ni tadi, mana current? Ni. Kalau awak tengok rumus ni tadi, kalau nak ambil I2, nak kira I2, kita kena ambil R1 letak atas kan? And then kita kena bahagikan R1 tambah R2. So, kalau saya ambil yang 10 ohm tadi, kira saya ambil setengah ni je. Yang bawah ni saya abaikan, which is potentially potential branch tu loose lah. Awak tak ambil kira yang 2.5 tu, so salah lah. Sepatutnya kena ambil the whole branch tu punya circuit macam ni lah. Branch tu punya element macam ni, R2. Ambil the whole branch tu punya element. So kalau macam saya buat tadi, saya buat 10 tadi, salah. Sebab saya bypasskan yang dah parallel ni sini. So saya ambil setengah tu je ataupun 3/4. Tak salah, tapi saya ambil resistance satu je. Padahal the whole branch tu ada 12.5 tapi saya ambil 10 ohm je. Which is salah lah. Sepatutnya awak kena tengok yang ni lah. Nak dapatkan I2, I1. Nak dapat I1 kena ambil yang ini bahagi dengan ini tambah ini 10 tambah 12.5 kalikan dengan I total. Okay. So sebab tu saya kata tadi saya salah. So saya sepatutnya letak bila nak kira I1 saya kena ambil sebelah sini. Nak padam tak boleh sebab nanti semua padam. So kalau saya nak ambil I1 sini saya kena kira yang the whole branch ni punya resistance yang kita dah simplifykan tadi. So sebab tu saya letak 12.5 bahagi 10 tambah 12.5 kali 1.8. Kalau tak faham angkat angkat tangan ataupun tanya angkat tangan tu boleh tekan dekat Google Meet tu ada raise a hand tu. Saya try re-explain balik. Kalau tak faham pun tak apa. Kita juga boleh menggunakan another example moving forward. Hopefully pun the same cases lah nanti. Okay, sekejap kali 1.8. 12.5 bagi 10 tambah 12.5 kali 1.8. Jawapan dia 1.
So 12.5 bagi 10 dapat 2.5. Saya confirmkan balik kali. Yep, 1. So jawapan dia untuk I1 adalah 1 amp. So nak dapatkan I2, ingat guna balik the other resistors. Macam ni I2 kat sini. So nak kira kena ambil 10 lah letak atas. And then bawah ni adalah 10 tambah 12.5 kali 1.8. So kalau kita kira 10 bahagi 22.5 kali 8. 4.5 0.8 ohm. Okay. So kalau tengok kat sini I1 dengan I2 ni, I1 1 amp, I2 0.8. So kalau kita tambahkan dapat 1.8 amp balik tak? Dapat. So jadi IT. Okay, kalau main tambah-tambah macam ni saya tak advise, tapi setakat untuk double check your answers bila tengah final ke apa ke, just nak roughly check betul tak awak kira yang apa CDR, VDR ni. Dan kalau CDR lah, kalau VDR rasanya boleh ke tambahnya. Tak silap saya lain sikit. But kalau CDR ni, kalau just nak double check secara rough betul tak jawapan awak boleh tambah I1 dengan I2 tadi, dapat tak balik I total. Sebab konsep dia, dua-dua ni, I1 dan I2 ni berasal daripada IT. So ingat, energi kalau fizik dia takkan hilang. Dia akan sentiasa bertukar sahaja. Sama ada molekul tu jadi gas ke apa kita tak ambil kira, ataupun apa ni lah, kita tak tahu yang dia tukar bentuk. Tapi sebenarnya dia tak hilang, dia bertukar bentuk saja fizik. So, kalau air tu asal dia sama daripada IT, that means dia punya pecahan tu pun akan, kalau tambah balik, dapat balik lah IT. So, betul lah, 1 tambah 0.8 dapat 1.8 M balik. Itu apa ni lah, pro tips lah kalau nak double check time exam nanti. So, nak dapatkan VR1, pakai je lah I2, sebab air yang mengalir kat sini akan jadi sama. Tapi air yang mengalir dengan sini tak sama yang air yang mengalir dekat 10 ohm ni sama sampai ke bawah kalau awak ambil kira yang dah simplify ke circuit ni 12.5 ni. So I2 kali V equals to IR. So kalau kita VR1, sini VR1 tapi I2 tak apalah. VR1 kita panggil ni VR1 So R1. So kita ambil I2 tadi 0.8. Kalikan je lah direct dengan 10 ohm. So awak dapat 8 volt. Betul kan? 0.8 kali 10. Double check. 8 volt jawapannya. Okay. Semua orang okey ke? Boleh follow saya ke? Ke saya menceceh tadi tu? Boleh sir, boleh. Boleh ya? Boleh. Okay. Sebab yang ni yang senang punya ni. Cuma saya tadi tersilap. Okay. Kalau semua okey, kalau tak ada siapa nak tanya, time ni boleh tanya. Kita just buat tutorial je ni, bukan test, bukan exam. There is no such thing as a stupid question. Yang ada, saya yang salah ajar lah. So, kalau ada soalan, boleh tanya dulu sementara sebelum saya proceed dengan B. Okay. Kalau macam senyap je. Kalau malu nak cakap, boleh tekan ni, raise the hand ni. So, saya boleh nampak and at the same time boleh type ni kalau malu nak bersuara kan. Sebab biasalah student, saya pun zaman macam awak juga dulu. Malu-malu. Yep. Yang 8 volt ni yang 10 ohm tu je kan? Yang 5 ohm tu bukan tak? Bukan. Sebab VR1 ni kalau awak tengok, sekejap saya padam ni. VR1 ni hanya dekat R ni saja. Dia tak bagi R apa nama ni, tapi kita assume lah ni R1 dia hanya berlaku dekat dekat R1 ni saja. Tapi I2 boleh sampai sini. Of course, bila dah sampai sini kena pecah lah. So bila pecah, bukan I2 lagi dah, I lain lah. Tapi kalau kita ambil kira yang circuit yang ini,
Dan kita dah simplifykan parallel between 10 ohm dengan 12.5. Then I2 tu satu circuit. Tapi in this case, specific case, sebab I2 hanya habis kat sini saja, bukan habis lah sebelum dia pecah jadi 2. So I2, VR1 hanya apply untuk R yang ini je lah. R1 kita assume R1 kan, sebab VR1. Hanya apply untuk yang ni je. Boleh? Boleh. Okay, then kita proceed. Kalau tak ada soalan lain, kalau tak ada, tanya je. Just interrupt me anytime that you want. Sebab benda ni kena strong so that kita boleh move on to chapter 2 punya circuit. Sebab chapter 2 ada imaginary lagi pening kepala. Kalau ini tak pegang, ni hanya R ni. Nanti kan chapter 2 ada L, ada C, lagi pening. Lepas tu ada pula J nak kira. Ada pula cos, ada pula sin. So ini kena pegang betul-betul ni. Macam mana nak simplify circuit. Okay. Okay. So tengok B, dia kata 10 volt, dia suruh cari I1, dia suruh cari VR1. Tapi kenapa pula macam ni pula gambar ni? Mana pula boleh cross tu? So, apa yang kita buat? Again, simplifykan the circuit. Sekejap ya, ada orang message saya silentkan sekejap. Alright. So kalau kita nak simplifykan circle ni, jangan goyang, jangan pening-pening kepala. Kita boleh buat yang senang dulu. Which is yang ni lah. Ni confirm ada 10 volt, negatif positif, 2 ohm. Okay, yang soalan minta tu nanti dulu. Okay, yang ini, yang bersilang ni, awak boleh juga imagine, ini awak boleh alihkan ke sini. Ini awak boleh alihkan ke sini. Sebab apa? Dua-dua point yang ini sebenarnya sama je. So awak terbalikkan ke, awak kedepankan ke, terpulang lah. Tak kacau apa pun. Sebab dia sebenarnya point daripada sini sampai sini is the same point. Dia saja buat macam ni, saja nak kasi awak berdebar je lah. Tapi kalau kita satu lagi cara nak confirmkan, awak letak sini A. Awak bayangkan lah ni, 2 ohm. 2 ohm dia jumpa 3 ohm punya kaki ni kan. Okay, so awak buat dulu. 2 ohm jumpa 3 ohm. Macam ni, ni 3 ohm. Lepas tu kaki belakang ni jumpa yang 5 ohm. Okay, jumpa 5 ohm. Okay, then dia jumpa 5 ohm. And then kaki 5 ohm yang sebelah sini, dia jumpa pula yang 3, sorry, ni 1 ohm saya salah. 2 ohm ni, dia jumpa yang ini adalah 1 ohm ni. Okay, 1 ohm. 1 ohm punya kaki ni, dia jumpa yang 5 ohm. So, inilah 5 ohm. And then kaki hujung 5 ohm ni, jumpa yang 3 ohm punya kaki. And then 3 ohm ni, jumpa yang 2 ohm punya kaki. Ni 2 ohm lah. Kaki 2 ohm, so jumpa. Nampak? Senang kan circuit dia? Kalau awak alihkan macam saya cakap tadi, jadi parallel semua. Which okay, cara yang saya first tu saya rasa it's not a good way for you to ni. Saya salah cakap tadi sorry Cara yang macam ni sebenarnya awak kena ikut. Awak kena trace note dia tu, jumpa mana. 2 ohm, dia jumpa 3 ohm dulu. Nampak ni, dia jumpa. And then 1 ohm, dia jumpa 5 ohm dulu, titik ni. Dan 5 ohm ni, dia jumpa 3 ohm. And then 3 ohm jumpa 2 ohm. So, jadi circuit macam ni. Okay Takut juga saya salah cakap tadi. Memang saya salah cakap tadi, tapi ni saya dah betulkan. Okay, so bila dah jadi circuit macam ni, boleh ni series lah ni, 3 ni. So awak boleh reimagine circuit tu menjadi 10 volt, 2 ohm, 1589 ohm. Ni sebab series je, tambah je. 3-3 ni. So dapat 9 ohm. So 9 ohm, 2 ohm parallelkan. Sebab apa? Kita nak dapatkan IT untuk solvekan I1. So parallelkan, kita assume yang parallel tu adalah 1 over RA sama dengan 1 over 2 ohm tambah
1 over 9 ohm. So 1 over RA akan jadi 1 over 2 plus 1 over 9 and then 1 over answer. Sorry, saya salah ni tadi. Saya skip lah yang 1 over RA ni, saya terus bagi jawapan RA berapa ya. Malah nak patah balik dah. Double check kalau saya salah bagi tahu, sebab even though saya yang kira ni, saya kadang-kadang otak saya tempat lain. 6364 lah, kita ambil 2 titik puluhan. Betul ke? 1.64 ohm. Kalau salah bagi tahu Okay, then kalau kita simplifykan circuit ni balik, 10 volt, kita boleh dapat macam ni lah. 1.64 ohm. So current sama dengan IT sama dengan V over R, VT, VS bagi RA. RA. So IT sama dengan 10 bagi 1.64. Which is 6.1. 6.11 amp. IT, sorry, dia nak I1 bukan IT. So nak dapatkan I1 sama dengan resistance yang bukan dia bahagi dengan total resistance dia dan yang bukan dia kalikan dengan I total. So ni IT, kita pakai circuit yang ni sebab kita dah simplify ni. So I1 kat sini, ni kita assume I2 lah So nak dapatkan I1 kena 9 ohm bahagi 9 tambah 2 ohm kali I total. So 6.11. Jawapan dia 9 tambah 2 kali 11, 6.11. So jawapan dia kalau kita bundakan dapat 5 volt lah. 5 amp lah. Dia 4.9999 tapi sebab kita nak ambil 2 titik perpuluhan. Titik perpuluhan ni up to you. Tapi typically orang akan pakai 2 lah kalau nak kira circuit ni. Tapi kalau dia nak precise betul, typically orang ambil tak lebih daripada 4 lah. Bagi saya memang biasa ambil 2 je. So kita ambil dah 5 ohm, 5 amp. Sebab 999 kan, kalau kita bundakan pun dapat 5 amp juga. Okay, so I1 5 amp dan kita nak cari VR1 which is dekat 5 ohm. 5 ohm ada dekat sini. So dia nak suruh sorry. Macam mana saya nak ambil ni? Cepat ambil ni dulu. Ni adalah positif negatif VR1. Dia nak cari voltage kat 5 ohm ni. So that means kita kena ambil kira I yang dekat sini. Ni bukan I2 Ini adalah bukan I2 tapi boleh je kita assume ni ada I2 sebab ni series kan. So current yang sama yang lalu 1 ohm dia akan lalu sama dekat 5 ohm, dia akan lalu yang sama dekat 3 ohm. So kita boleh je pakai I2 sebab current yang sama. Even though kalau kita tambahkan 9 ohm pun, tapi of course bila nak kira VR1 kita kena ambil 5 ohm lah, tak boleh ambil 9 ohm. Tapi I yang lalu dekat sini adalah I yang sama, air yang mengalir ni kat sini adalah air yang sama sebab dia dah pecah dua daripada IT tu. Tapi kat sini tak ada parallel, tak ada apa, dia tak pecah-pecah, dia laluan yang sama. So kita boleh assume direct lah. So that means I2 sama dengan 2 bahagi 2 tambah 9. Sebab nak kira yang laluan sini kita kena ambil R yang sini. So 2 bahagi 2 letak atas kalikan dengan 6.11. So okay, roughly double check kalau ikutkan sini 5 amp, sini 6.11. So kita kena expect kita punya I2 is around 1.11 amp lah. Ni roughly kita. So kita double confirm 2 bahagi 11 kali 6.11.
2 bahagi 11 kali 6.11. 1.11. Betul. 1.11 amp. Okay. Tapi dia tak minta I2 lah. Saya ni. Dia minta VR1. So nak dapat VR1, V equals to IR lah. Saya terpaksa bersepah macam ni sebab saya punya iPad ni kecil. So saya letak bersepah. Tapi kalau cara awak letaklah macam ni. Ni step 1 dapatkan RA. Lepas tu dapatkan IT step 2. Dapatkan I1 step 3. Dapatkan V step 4. So kita nak VR1, kita buat I2 tadi tu, which is 1.11 kalikan dengan 5 ohm sahaja, bukan 9 ohm. Kita nak VR1 hanya habis dekat 5 ohm je. Kalikan dengan 5 ohm, so kita dapat 5.55 volt. Okay. Bersepah memang pening sikit, tapi maaf lah, iPad saya kecil. Ya, ada soalan, Arif? Sir, yang dalam bahasa ni, dia semua parallel kan? Lepas tu macam mana boleh jadi siri tu? Semua parallel? Yang ketiga ni, 3 dengan 1 ohm ni parallel. Awak nampak parallel ke? Sebab dia bersilang tu macam apa nama dia? Macam Okay. parallel kalau kita betulkan balik. Sekejap Itulah saya, kalau ikut cara yang saya cakap tadi mula-mula tadi, ada dua cara. Satu, kita tengok node tu boleh bersilang, which is bagi saya rasa boleh diterima juga. Tapi kalau ikut cara yang kita ikut node tu, maknanya awak tengok kaki elemen tu. Yang cara awak cakap tu, yang ni saya padam dulu sebab saya nak tulis tu tak nampak nanti. Saya tengok ni, point A connected bersentuh dengan point B. Cara yang awak cakap tu, yang mula-mula saya cakap tadi, which is kita ini adalah satu tempat yang sama. So awak boleh reimagine dia macam, awak buat macam ni lah kan, macam yang saya cakap mula-mula tadi. Kita jam-jamkan dia. So ini memang nampak macam ni. Tapi kalau ikut yang, okay, ni saya kena, kalau ikut cara yang saya buat ni, saya buat A jumpa B, and then saya pergi ke hujung 1 ohm ni, C, dia jumpa D, and then di kaki hujung ni E, dia jumpa F, and then F, dia jumpa G, F hujung G lah, G, H, ni H. So saya buat macam ni, A jumpa B dulu, so 2 ohm akan jumpa 1 ohm dulu. Ni A, ni adalah B, ini adalah C, C jumpa D, D jumpa E, E jumpa F, sorry, pening lah A, B, B, C jumpa D, E jumpa F, F jumpa G, G jumpa H. Nampak apa yang saya buat ni? Saya tengok note ni. Nampak. Point jumpa. Tak nampak? Nampak je. Nampak. Tapi okay. At the same time, yang Arif cakap tadi tu, boleh jadi juga sebab ada tengah-tengah ni. So yang ini saya there's a possibility betul Arif cakap tu.
Sebab saya ingat saya ni pun dah lama tinggal simplification circuit ni, but I would have to say, okay, cuba Arif kalau awak kira yang cara awak tu, sama tak dapat jawapan apa nama? IT dia sama tak 61 Okay, kita dah bakal. It's a good discussion First and foremost, awak kena ingat ini bukan bidang saya pun I have to admit saya boleh berlaku salah kat sini. Yang penting kita clarifykan awal-awal. So ni saya padam sebab nanti kita nak tengok IT saja. Sebab there is a possibility kalau keluar soalan macam ni, at the very least saya tak guide awak ke jalan yang salah. Okay, so just nak berconfirm kalau cara Arif tu kita parallelkan semua. So 2, 3, 1 dan juga 5. Kita tengok 2, 3, 1, 5. Betul tak? So R total akan jadi 1/2 plus 1/3 plus 1/1 tambah 1/5. Betul tak? So 1/2 plus 1/3 plus 1/1 lah. Plus 1/5. So 61/30, 1 answer. Kita akan dapat 0.491. 0.49 ohm. So that means IT will be 10 bagi 0.49. ohm, which is 20.41 M, which is lari lain. So parallel, kalau kita buat parallel akan lain daripada series. Okay, yang ini saya get back balik sebab saya pun confused. Saya rasa yang saya buat ni dah betul, cuma there is a possibility betul Arif nampak tu sebab ada tengah-tengah ni. Kalau tak ada yang tengah-tengah ni, memang saya boleh kata confirm cara saya betul. Tapi ada tengah-tengah ni kita boleh juga anggap yang ini boleh je connected ke A. So yang ni saya get back balik. Yang B ni nanti saya tanya yang lebih pakar daripada saya, LIC ke yang subjek mengajar sebelum ni. Yang ni hold dulu. Minta maaf kalau saya salah ajar, tapi awak boleh nampaklah dua cara ada dua cara ni. Nanti saya clarifikan which one yang betul, either this one or this one, which is saya buat series. But bear in mind, kalau ikut saya punya experience, saya rasa yang ini betul 6.11 M. Sebab jarang orang nak bagi 20 M dekat circuit kecil, kalau based on practical experience lah. Awak buat circuit resistance saja, awak nak bagi 20 M. 20 M untuk lab ataupun setakat circuit yang kecil is not, I mean boleh je, tapi it's not actually, orang tak biasa buat lah macam ni. Kalau buat soalan pun orang tak biasa buat macam ni. So I was highly suspicious yang ini betul. Cuma yang ini saya kena clarifikan kenapa yang ini salah. Padahal tengah-tengah ni ada. Itu saya kena clarify balik. So minta maaf saya tak boleh nak bagi jawapan terus. But ni saya punya lacking lah. Saya minta maaf. Tapi tak apa. Kita simpan dulu. Nanti saya akan get back balik kat awak sama ada on the next class hari Selasa tu. Ataupun saya terus bagi tahu dekat dalam WhatsApp group malam nanti ke. Okay, sorry Okay, then kita bypass yang ni. InsyaAllah saya betul. C dengan D. Yang C ni dengan D ni bagi saya dah clear habis dah. Cuma saya nak tengok sebab ni trick question. Ni mudah sebenarnya C ni. So saya nak awak try buat dulu yang C ni. Boleh? Boleh, saya boleh. Okay, dan buat C ni dulu saya bagi dalam 10 minit. And then kita get back. Kalau tak ada siapa dapat jawapan betul, saya akan buat on live lah. Okay, try buat sementara kot saya boleh contact kawan saya tu nak confirm kan.
So sekarang 9.15, so 10 minit 9.25 saya akan on balik mic.
Okay. Boleh ke? Can anybody share their answers for VR1? Kalau VR1 tu betul, maknanya betul lah. Berapa VR1? Tak siap lagi saya. Tak siap lagi. Tak apa, VR1 tu sepatutnya tengok je dah tahu dah. Kosong ke saya? Betul. So that means yang lain tu insyaAllah lah. Okay, tapi semua nak masa lagi ke? Sebab kalau boleh nak juga tengok jawapan korang I1 dengan I2. Ayat 1 dengan ayat 2 tu selari. Selari. Sesiri je. I1, I2 CD tak lah. Dia ni lah. Dia pecah lah. Maksudnya air sungai, air satu bukit tu kira air total. Dia pecah lah. Satu pergi air 2, satu pergi ke yang 5 ohm. So tak series lah. Belum kira ayat 1 tu ayat total dia dah. Kira kalau nak kira ayat 2 tu kena cari ayat total baru kan? Bukan air total baru. Awak kena kira ni. Air sungai, air 2 lah sini. Air 2. Ni kita assume air 3. Okay. By the way, yang tadi Arif cakap tadi tu, betul Saya salah mazhab. Bila saya rusty sikit. So, disebabkan ada tengah ni, just ambil masa awak sekejap. Sebabkan ada tengah ni, sebenarnya bukan A, B, C, D semua ni. Ini semua adalah note yang sama. So, saya salah ajar tadi. Ini semua adalah note yang sama. A, ini pun A, ini pun A, ini pun A. Ini B, ini pun B, ini pun B, ini pun B. Okay, so tadi saya kata based on experience apa semua tu, apparently memang dia nak buat soalan ni amp dia besar. So yang ni salah Ini salah, ini salah, ini salah. So that means saya kena kira balik. Saya memang salah ajar lah maksudnya. Bukan series Ini salah sebab ada tengah ni. So kalau ada tengah ni, kalau tak ada tengah betul saya ajar ni buat series sebab dia tak connected. Tapi apparently tengah tu ada. So semua tu sebenarnya adalah satu note yang sama. So kita kena buang yang ini. So betul lah cakap dia tu. Ni semua parallel. So kalau parallel 20.41 M and then kira balik lah cara yang tadi tu. Yang cara kira tu betul, cuma awal-awal tu salah saya buat RTH. Saya buat R series bukannya R parallel. Okay, yang ni ada siapa-siapa dah boleh jawab? Satu 1.97 ayat 1. Boleh onkan kamera tunjuk awak punya jalan kerja. Jawapan tu ialah nak tag betul tapi sebab saya pun tak buat lagi. So nak tengok jalan kerja awak betul tak. Just on your camera and put your work to depan kamera tu. Ya. Okay. Ui, kecil. Alright. So V equals to IR 4.61 Jaya 15 mana ni? 15.24 awak parallelkan. Yang bawah tu apa? 24. Okay, 15.24 20 ohm. 20 ohm awak tu saya rasa salah tu. 20 ohm sebelah awak, maknanya awak serieskan 20, 15 dengan 24. Ya. Which is salah 20 ohm tu dia seberang daripada dia seberang sana. So sepatutnya okay, saya ni balik. Okay, terima kasih siapa Azrin. A good attempt tapi 20 ohm tu salah. Okay, Dia tak sepatutnya series dengan tu. Ada yang lain boleh jawab? Sir,
20 ohm tu series dengan yang 5 ohm tu lah. Lepas Bukan. tu, kan? Bukan. Dia tak ada, dia waktu nak Dia settle, parallel ke sir? dia bukan. Dia, awak kena settlekan ni dulu. Yang ini series. Lepas tu ini parallel. And then baru ini series dengan semua ni. Maknanya awak kena buat step by step. Ini dulu. Lepas tu ini dengan ini. Dua hasil dia tu. And then ini baru parallel serieskan dengan 20 ohm. Tapi tadi awak buat 20, 15, 24. Memang awak serieskan semua ni. Which is salah lah. Sebab awak ada 5 ohm kat sini. Awak kacau dia punya. Yang ni dah stopkan laluan dia. Faham ke? Faham sir. Okay, so ada siapa yang dapat jawab betul? Kalau tak, kita saya buat sekali. Tak ada. Okay, then kita buat ini dulu. So, the first step, awak kena lukis balik circuit tu. Macam ni. Sebab apa? Yang ini, kita tak boleh nak sentuh lagi. Kita kena settlekan ini dulu. Baru nampak. 15 campur 24. 24 ohm. Ini 5 ohm, ini 20 ohm. Awak kena, yang bila ada branch macam ni, bila ada tengah-tengah macam ni, awak tak boleh sekalikan. Awak kena asingkan. So, ini akan jadi macam ni. Macam ni. So, 20. So, 15 campur 24. Campur 24 akan jadi 39. So, ini akan jadi 1/5 tambah 1/39. 39. 1/5 campur 1/3/9. Sekejap ya, saya cuba calculator. (39) 1/answer 4.43. So, ini jadi 4.43 ohm. So, ini baru awak boleh serieskan 4.43 ohm ni. So, dia punya circuit last akan jadi 24.43 ohm. Ini 20 volt. Boleh? Ke sama je jawapan yang awak buat tadi dengan 24.43 ohm ni at the end of it? Azrin tadi. Lebih kurang je. Saya dapat 4.34. 4.3. Okay, itu lucky lah. Tapi cara kerja tu salah. So, kalau awak dapat 4.34 pun, even kurang 0.1, you have to remember, itu lucky sebab nombor dia lebih kurang sama. Tapi kalau kita buat circuit betul, there is a chances awak boleh blow kan awak punya final equipment tu. Kalau awak nak menyalakan LED meletup. Nak menyalakan TV meletup. There's a possibility lah. Sebab current yang lalu tu terlebih ke terkurang ke, tak tahu. So, pentingnya cara kerja tu sebab at the end of it, bila awak buat lab nanti ke apa ke, there's a possibility current yang, kalau awak salah kira awak punya total resistance, menyebabkan current terlalu overload, akan menyebabkan equipment awak meletup lah. So, to be safe, follow cara kerja tu. Maksudnya, okay, semua orang tahu kenapa 10 ohm ni saya tak ambil kira? Sebab current dia akan ikut, current ni pemalas, sama macam manusia. Ada jalan lagi senang, dia akan ikut jalan lagi senang, dia tak akan ikut resistance. Dia akan, sebab ini lurus je, tak ada resistance, dia akan terus lalu sini lah. So yang 10 ohm ni akan bypass, that means VR akan jadi kosong. So I hanya akan lalu sampai sini saja. Okay. Ada soalan ke? Sir, Ya. jadi yang 10 ohm ni, kalau kita jumpa dalam soalan apa-apa, memang dia tak diambil kira apa lah. Kita just go through je lah. Sebab Tak ada apa dalam nilai calculation kita. 100 ohm ni. Memang tak lalu sebab ada shortcut sini. Okay. Faham. Macam manusia lah, ada jalan pintas, dia akan ambil jalan pintas, dia tak akan ikut jalan yang ada traffic jam. Ni traffic jam ni. Alright. Okay, so macam siapa tadi? Azrin cakap tadi, dia dapat 4.34, betul. Ada possibility sebab awak kena ingat, ini 39, ini 5. Tapi what if semua ni 5, ini katakan ini 4 ohm, 5 ohm. Nanti value ni akan berbeza gila.
Tapi sebab sekarang ni 39 dengan 5, kalau awak maybe 38 ke 37, saya tak sure. So awak akan dapat lebih kurang sama je. Tapi cara kerja tu penting. Awak tak boleh, bila ada tengah-tengah macam ni, pecah dua ni, maknanya sungai tu bercabang dua, awak tak boleh samakan air yang dekat bukit tu, awak samakan dengan air yang dekat hulu. Hulu ke hilir, saya tak tahu. Hulu ke hilir. So dua-dua tu is totally a different current. Current yang air satu ni pun takkan sama dengan air yang kat sini, dengan air yang kat sini. So it's a good thing Azrin share tu, sebab itu memang biasalah. Saya pun dulu ada buat juga. Mula-mula nak belajar dulu, saya assume lebih kurang sama. Even sekarang pun tengok tadi saya salah. Siapa tadi cakap tadi? Yang saya Arif tadi cakap parallel. Tengok sini saya pun boleh salah. So jangan risaulah dengan salah tu. Salah tak apa, time tutorial, time exam yang takut tu. Alright, so yang dah dapat ni, so that means awak boleh dapat air 1 lah. Sebab apa? Air 1 is the air yang mengalir daripada sini. So kalau awak dah simplifykan circuit tu jadi satu resistance saja, so air yang sama je lah. So air 1 sama dengan 20 bagi 24.43 ohm. So you get 24.43 betul 0.82 M. Okay, air 1. So nak tahu air 2, senang je. Kita dah tahu air total, air 1. So ambil yang resistor yang bukan dia, air 2 mengalir kat sini. Ni air 2. So tak kisahlah awak nak RTH ke apa ke, tapi sebab kita nak pakai R yang ini, taruh 5 ke atas. So 5 tambah, ini kena ambil semua. So that means 15 campur 24 mata saya tiba-tiba ni. So 39 kali air 1, which is air total 0.82. So you'll get 5 campur 39 kali 0.82. Dia actually 0.09318, tapi kita nak ambil titik puluhan je kan, 2 titik puluhan je, so assume je lah 0.09. Okay, so current dia kecil sebab resistance dia besar. Ada yang dapat jawapan yang sama? VR1 kosong lah, saya tak payah tunjuk lah sebab apa. Air itu tak mengalir ke VR1 sebab ada jalan pintas, ini traffic jam, so that means VR1 kosong lah. Tak ada current mengalir. Kira serupa macam awak letak resistor tu atas meja je lah. Tak mengalir apa, tak ada power up, so tak ada voltage drop, so kosong lah. Ada yang dapat buat cara kerja macam saya tapi end up jawapan lain? Tak ada sir. Alright. Kalau tak ada, kita buat yang D. Okay, tapi D ni korang buat dulu, macam tadi juga. Korang buat dulu and then baru kita discuss sama-sama. Okay, saya bagi 10 minit lagi. So sekarang jam saya ni. Tak nampak jam. 9.39, so 10 minit, 9.49, 9.50 lah. Saya akan on balik mic.
Ya, ada tanya angkat tangan ya. Look, I tadi ya. Ke tertekan. Saya tersalah tekan saya. Sorry. Okey, tak apa. Okey, semua dah dapat ke?
Senyap. Mic on. Check. Boleh ke? Kita ada E, F, G, H. Banyaknya. Tapi yang E, F, G, H ni korang buat sendirilah sebab saya nak try. Saya akan buat satu lah sebab saya kalau boleh nak cerita yang chapter 2 ni sikit. Sebab hari tu saya tak puas hati, macam bebel sikit. Okay, yang D ni ada ke? Jangan tak buat pula sebab ini semua nanti korang kena submit sebagai bukti yang korang buat dalam Google Classroom. Nanti korang kena submit kat situ. Sebab dia markah tak ada dalam awak punya course outline, tapi tutorial ni lah yang akan membantu saya nanti nak bagi awak markah nak luluskan ke apa ke. Kalau katakan awak kurang 2 markah nak lulus. Kalau saya tengok awak punya kelas semua okey, attendance okey, tutorial hantar, assignment hantar, itulah yang akan menyebabkan saya simply tutup mata, naikkan markah awak nanti, tak pasal-pasal. Benda-benda macam ni dah pentingnya. So make sure korang buat and submit tutorial ni. Ada yang boleh jawab? Sir. Boleh. Yang mana? Yang V up tu yang I? Saya rasa better I lah kot, I2. I2 saya dapat 0.77. Okay, tengok cara kerja. On-kan kamera, nak tengok. Ya. Ada dekat sikit, rapat sikit. Alright. Okay, betul. Apa tu awak parallelkan, serieskan ke? Sekejap. Okay, parallelkan. Kanan sikit, kiri sikit. Okay. 51, 4.7. Okay. 50. And then awak serieskan dapat. Okay, nampak macam betul tapi yelah tak berapa clear awak punya kertas ni. So 12 dengan 1 kilo ohm tu awak dapat berapa bila awak parallel kan 57 tu ke? Apa? Yang awak yang hujung kanan tu. 12 tu? Bukan 12 dengan 12 tu saya tak kira sebab bukan dia ambil shortcut 1 ohm. Mana pula datang shortcut? Yang ada yang 1 ohm tu. 1 ohm. Dia kan parallel tu 12 dengan 1 kilo ohm. Oh. Ni kan parallel. Dia berkongsi 2 node yang sama. So ni parallel lah. So maknanya 1 bahagi 1 plus 1 bahagi 12. Kan? Parallel kan ni kan? Awak tadi yang banyak tegur saya, parallel. Tak apa, salah kat sini tak apa, don't worry. Cuma biasalah benda-benda macam ni, mata kita kadang-kadang terlepas pandang kan. Tapi it's not, ini bukan shortcut Ini adalah node yang sama ni. Sebab tak ada apa-apa perintah kat sini. Ini sebenarnya adalah kalau awak bayangkan resistor awak pasang dekat atas tu nanti, saya tak tahu awak boleh bayangkan ke tak. Awak sebenarnya letak ini 1 kilo ohm, ini 12 kilo ohm. 1 kilo ohm. So parallel ni sebenarnya ni. Kalau awak tengok kat circuit nanti. Even though nampak macam ada short circuit ni, sebenarnya bukan. Ini parallel. So jawapan awak most probably lari lah tu, salah lah tu. Ada yang buat macam saya cakap ni? Dia buat parallel belakang ni? Tak ada. Okay, then saya tunjuklah So circuit ni kalau kita simplifykan akan jadi 50. Ini adalah 10k ohm. Ini adalah ikut je dulu 2.2 sebab kita tak boleh
Sebab semua ni bercabang. So bila bercabang, kita tak boleh simply, oh ini tambah ni, tak boleh. Cabang ni maksudnya node dia lain. So memang tak boleh kita sekalikan dulu awal-awal. So kena lah leceh sikit lah tulis balik. Ni 50 kilo ohm. Ini yang series. Ini yang series yang ni lah. So ini kita dapat dengan 1/1 kilo ohm tambah 1/12 kilo ohm. So jadi 1/, mana saya punya kalkulator? 1 plus 1/12k. 1/12 je lah dulu. So 1.08. 1.08 kilo ohm. That means kalau kita 1/, kan balik, nak dapatkan R dia tu 0.92. 2 kilo ohm. Kan 1/1.08. Betul ke saya kira ni? Saya macam salah je ni. Apa ni? 1/1 lah. Silap 1/, answer. Which is 1.08. Sorry. Salah saya salah kira. 1.08 ohm, kilo ohm. Dah 1/1 ni. So 1.08 kilo ohm. Okay, so kita lepas tu baru boleh tambah, tak lari jauh lah sebenarnya dengan apa yang Arif buat tu sebab dia kira 51 kan. So bila kita sekalikan ni sebab ni series, so kita dapat circuit tu balik macam ni lah. Tak lari jauh betul sebab value, tapi cara kerja tu salah. So bila kita buat actual circuit, memang salah lah circuit awak. So 50 campur 1.08 jadi 51.08 kilo ohm. Ini 4.7 kilo ohm. Ini 2.2 kilo ohm. Ini 10 kilo ohm. So ini parallel balik. Lepas tu series pula. Lepas tu parallel balik. Faham Apa kita buat satu-satu? Kira dah. So 51.08 dengan 4.7. So 1/4.7 kilo ohm plus 1/51.08 kilo ohm. Sama dengan 1/4.7 plus 1/51.08 equals to 0.23. Saya tak tahu, dia tak bagi pecahan, so kita terus jawab dalam tu, and then kita 1/, kan. Macam mana saya nak buat ni? Macam ni je lah. Sama dengan 0.23. So kita 1/, kan dia. Sebab dapatkan R tu. So dapat 4.3 ohm. 4.3 kilo ohm. Okay. 4.3 kilo ohm. Okay, then tambahkanlah dengan 2.2 kilo ohm. So kita boleh simplifykan circuit balik. Jadi 5 volt 10k and then 2.2 campur 4.3. So that means macam ni lah. So 2.2 campur 4.3 6.5 kilo ohm. 4 campur 2 lah 6.5 kilo ohm. So parallelkan balik yang ni. So bila parallelkan kita kira 1/10 k plus 1/6.5 k sama dengan
Jangan malas buat Ini sebenarnya membantu awak untuk chapter 2 ni. Kalau korang tak buat ni, pening chapter 2. Sebab ada imaginary numbers pula. Tak percaya, try lah. Jawapan dia 3.9. Okay, ini saya softkan, saya terus bagi jawapan 3.94. Sorry, 3.94 kilo ohm. Lepas tu main pula kilo ohm ni. Trust me, korang akan menyesal kalau tak buat tutorial ni. Okay, 5 volt. And then kita dapat 3.94. So kita boleh imagine balik. Jadi macam ni lah. 94 kilo ohm. 5 volt. Okay, nampak tak? Yang ini saya sengaja buat macam ni sebab nak kasih si Arif tadi. Dia kata bila nampak macam ni dia bypasskan yang 12 kilo ohm kan. Dia sama case macam ni lah. Nampak? Series ni sebenarnya. Tapi sebab awak nampak ni, awak ingat ni short circuit. Sebenarnya tak Ini sebenarnya dia kongsi satu node yang sama. Yang short circuit ni, yang ini sebab nampak? Ini dia kongsi dengan yang ni. Dia kongsi node ni, and then dia kongsi pula node dengan yang VR1 yang 100 ohm ni. So that means ini sebenarnya parallel macam ni. So of course dia tak lalu sini. Yang ini tak boleh. Yang ini berbeza sebab saya padam dulu. Yang ini berbeza sebab ada resistor sini. Yang ini tak ada resistor sini. So ini memang dia parallel, dia terus short. Yang ini dia parallel, 1 kilo ohm ni dia parallel, tapi ada resistance. So awak kena kira lah. So kita dapat tadi 3.94. So kita boleh dapat air total kat sini. Kenapa tak keluar kat screen? Ni air total. So bila dapat air total, awak boleh pecahkan air 1 menggunakan R yang awak dah kira semua ni tadi ni. Which is 65 kilo ohm ni. So dapat air 1 sini. Diikut tak? Okay, dia ikut. Air 1 ni. Okay. So nak dapat air 2, awak kena buka balik yang awak dah simplifykan tadi tu. Which is jadi kepada circuit yang ni. Saya tandakan ni. So nak dapatkan air 2, awak kena buat air 2 4.7 bahagikan dengan total R ni. R semua ni. Which is ni lah 51.08 ni. So ni I2. Ni I2. So 4.7 bahagi 4.7 campur 51.08 kalikan dengan I yang dekat sini. Which is awak boleh dapat. Maknanya awak kena, each branch tu awak kena kira lah. So jalan kira dia panjang. So kalau saya nak kira sekarang tak muat. Tapi roughly saya dah bagi tahu cara dia lah. Ke ada yang tak faham? Sebab banyak sangat conteng ni. So lihat iPad saya kecil. Saya memang sengaja beli iPad kecil. Allah, internet. Hello? Sir, Hello, dengar ke? dengar saya. Sir, tanya sir. Tanya. Kenapa Saya dapat 1.08 kilo ohm? 1.8. Bukan 0.92 kilo ohm. 1.08 Yang kilo first ohm. kali tu. Kan 1/1 tambah 1/12 tu
Hello? Dengar saya dengar. Dengar saya. Sorry tadi tak tahu kenapa saya punya komputer ni dia keluar. Okey, tadi tanya saya kenapa dapat berapa? Yang ni Sorry. Ini awak cakap ni. 1/1 kilo ohm plus 1/12 kilo ohm sama dengan sekejap, mana sih? 13/12. 13/12 or kita convertkan jadi titik perpuluhan 1.08. Okay, 1.08 and then kita kena nak dapatkan R parallel tadi tu, kita kena 1 over kan, sebab ni sekarang ni 1.08 ada 1 over R11 RP lah, RP parallel RP1. So nak dapatkan RP1 tu kita kena buat 1 over RP1, so 1 over 1.08. Oh, so salah inilah Okay, sorry. Saya tadi agaknya saya salah. Dah 1 over, saya 1 over kan balik. Sorry So jawapan yang IT tu salah, bukan tak tepat, salah terus So that means RP1 sama dengan 0.92 kilo ohm. So betul cakap tadi siapa yang cakap tu? So tak apa, yang itu is just yalah, biasalah silly mistake, sebab saya tengoklah saya punya conteng ni pun bersepah-sepah ni. So saya tak tahu kenapa tadi saya kira balik 1 over balik. So jawapan dia memang 0.92 kilo ohm, betul cakap siapa yang tegur saya tadi. So that means yang calculation calculation R parallel ni pun akan lari. So that means dia sebenarnya 50.92 and then at the end of it tapi cara kerja tu ada. Okay, ni satu lagi tips and tricks saya nak bagi tahu. Katakanlah macam tadi, saya kira salah. Tapi cara kerja saya betul. Saya hanya kalau kata 10 markah, total markah soalan ni, saya akan dapat tolak 1 je. Sebab cara kerja saya betul. So itu memang kritikal kalau bab nak menjawab soalan circuit ni, simplification circuit. Kalau cara kerja awak betul dan awak tersalah kira yang bab ni je, awak sebenarnya hanya tolak 1 ataupun 2 markah je. Sebab cara kerja awak betul. So yang carry forward tu semua tu selalunya lecturer akan okey lah, ni salah kira, kita bagi je markah. Cara kerja tu penting. Tapi macam yang tadi siapa, saya tak ingat nama tadi. Yang dia salah, yang ni ini. Dia salah, mana yang salah tadi? Apa yang salah tadi? Cara kerja dia salah. Cara kerja salah, jawapan awak lari sikit pun, maybe lah dapat 4 markah, 3 markah, lecturer kesian lah. Tengok, okey, lari sikit, bagilah 1-2 markah. Tak nak kasi awak fail kan. Tapi kalau cara kerja salah, memang setengah daripada 10 markah pun tak dapat. Tapi kalau macam ni, cara kerja betul, jawapan salah, dapatlah 8 ke 7 ke, at least lebih setengah. Itu penting cara kerja. Tapi memang tak nafikan lah, yang ni saya salah tadi. Saya salah, saya 1 overkan balik. Sebab jalan kerja saya bersepah. Saya memang jenis tak suka bersepah macam ni. Otak saya jadi serabut. So bila jadi serabut, mulalah saya careless sana, careless sini. Tapi saya nak make sure semua orang faham cara kerja dia tu. Saya padam balik sebab jawapan saya pun salah tadi Saya padam balik. Tapi saya just nak tunjuk roughly dia punya proses tu lah Ke boleh ni kan. Okay, the first step parallel kan. Ni. And then bila ni dah parallel, second step series kan yang ni. Nombor 2. And then third step parallel kan pula yang ni. Third step. And then series kan yang ini. And then next parallel kan yang ni. Banyak kerja. Okay, 5. Then baru awak boleh dapat I total. Okay. Lepas tu dah dapat I total, macam mana dapatkan I1? Okay, I total.
Nak dapatkan I1, awak kena ambil yang the whole yang awak dah solvekan sini tadi. Saya taruh RA lah RA. Ambil RA, letak atas. I1 sama dengan RA bagi 10 kilo ohm plus RA kalikan dengan I total. Lepas tu dah dapat I1, awak kena cari pula I sini. Sekejap ya. I sini sebab apa? Awak nak cari I2. So awak kena tahu kita assume ni I2 lah tu I2. IT2. So nak tahu IT2, awak kena pakai 10 kilo ohm bahagi 10 kilo ohm tambah RA. Ni RA kali IT. So bila dapat IT2 ni, then awak boleh dapat I2 dengan menggunakan sama dengan 4.7 kilo ohm the other resistance bagi dengan 4.7 kilo ohm tambah yang sinilah RB. Ni parallel series, parallelkan 1 dengan 12 kilo ohm ni, and then tambahkan dengan yang tadi 50.9 berapa tadi? Tambahkan RB lah. Kita assume ni RB. Kalikan dengan IT2. Okay. Tu step-step dia. Saya tak boleh nak go through sebab iPad saya kecil, lagipun malas nak convert kan. Oh, tapi dah 10 suku dah pun, masa dah habis. 10.30 kita kan. Silap, saya tengok jadual dungun pula. Okay, boleh Ada soalan? Ada soalan ke tak? Sir. Yup. Soalan ni saya nak tanya pasal yang ni. Pasal apa? Ada jawapan skema, macam skema untuk soalan macam ni. Soalan tutorial? Tak ada. Untuk chapter 1 tak ada sebab ini senang ni. Senang, tapi tak apa. Awak buat je dulu. Nak tanya, awak ingat korang sekarang ni ada banyak channel nak tanya saya. Boleh tanya saya over the weekend, boleh tanya saya malam. Tapi jangan tengah-tengah pagi lah, pukul 2-3 pagi tu memang saya tidur lah. Nak tanya saya ni, tapi awak boleh tanya saya kat WhatsApp, awak boleh tanya saya dekat Google Classroom, awak boleh tanya saya dekat YouFuture sekalipun. Anytime, provided, tapi YouFuture memang jarang lah saya nak buka tengah petang malam kan, kalau bukan waktu kelas. So, my advice is, buat je dulu yang ni, and then kalau awak stuck, tanya saya. And then bila saya kata submit ke Google Classroom tu, bukannya saya suruh submit hari ni. Saya akan bagi masa lah, most probably dalam 2-3 hari. Ada orang tangan ni, tak nampak. Saya akan bagi masa 2-3 hari. So try buat over the weekend. Kalau ada soalan, tanya. Kalau sangkut mana-mana, tak nak clarify mana-mana, tanya. And kalau boleh tanya dalam group so that semua orang pun boleh belajar. Jangan tanya seorang. Kalau nanti kan seorang tanya soalan yang sama, dia ada orang pun tanya soalan yang sama, silat-silat 10 orang saya jawab soalan yang sama. So kalau boleh tanya dalam group. Jangan kedekut ilmu. Share dengan kawan-kawan. Tapi kalau diorang tak buat tu, kalau awak risau, diorang hijack awak. Maksudnya awak buat tapi diorang tak nak buat. Tapi diorang tengok soalan awak, diorang boleh tiru. Awak jangan risau. Kalau dia tak buat, memang dia tak boleh jawabnya. So tak apa. Niat awak baik, husnuzon. Tanya dia soalan. Kongsi ilmu tu dengan kawan-kawan. Tapi ingat kita tak ada, untuk chapter 1 tutorial memang tak ada jawapan. Saya memang tak ada jawapan. Sebab tu yang tadi yang bila awak cakap parallel tu saya tengah-tengah kejap. Tengah-tengah tu, tapi yelah, it's just a matter of saya nak brush up saya punya skill lah. Tapi kalau macam awak risau, salah ke, sangkut ke apa ke, tanya je. Saya open. Bab ni memang saya open. Chapter 1 memang bagi saya amat penting, especially before kita move on to chapter 2. Chapter 2 benda macam ni juga ni. Confirm lah chapter 2 macam ni, tapi ada apa nama? Inductor, ada capacitance yang mana melibatkan awak kena convert semua ni menjadi R plus JX. Lepas tu nak convert ni kena pula ada pula apa VM,
apa pola punya ni degree, ada pula course dengan sin, lagi pening. So kalau ini awak tak pegang, awak tak nak buat, malas nak buat, awak harapkan nanti nak dekat exam baru nak buat, awak pergi klinik dia 50-60 kali pun tak boleh jawab pula, confirm. Okay, so pegang yang ni dulu macam mana nak ni. Tapi saya rasa kalau awak dah boleh betulkan saya sikit tadi tu, saya rasa awak just brush up sikit je. So and then should be okay lah. Alright, kalau tak ada saya tak ada soalan? Sorry, saya ke depan pula. Okay ke Arif? Okay sir, okay. Alright. So kalau tak ada, okay, awak buat over the weekend ke hari ni ke, E, F, G dan H ni, ingat kalau sangkut tanya je saya. Kita go through sama-sama. Tapi untuk hari ni, saya tutup dulu yang tutorial ni sebab saya nak brush up sikit yang ni. Sebab saya sekarang ni, isu saya is that korang punya maths lecture is on hari Selasa. Lepas tu hari Ahad tu saya ada kelas, Isnin. Isnin saya ada kelas tutorial group satu lagi. So saya tak boleh nak sentuh yang chapter 2 ni, teruskan chapter 2 untuk kelas dia sebab dia dah buat dah tutorial yang chapter 1. So saya a bit balance out, so saya nak at least sentuh sikit yang chapter 2 yang ni sikit. Kat mana ya? Dekat Google Drive. Oh, okay, saya tutup yang ni. Saya tutup yang ni, saya buka yang tu. Ke buka kat sini? Buka kat sini lah. Mana Google Drive? This one. This one. ELE 290. Ini sebenarnya saya dah share juga dekat dalam apa ni? Dekat dalam summary link ni. Ni. Kalau korang tengok, ni. Saya ada tambah. Baik. Kan saya ada tambah ke? Mana? Kat sini ada. Sekejap ya, saya confirmkan balik. Ada PDF. Ni dia baru. Okay, yang ni yang AC Circuit Part 1 PDF, AC Circuit Part 2 PDF. Yang ni saya rasa is much better in the sense that dia lebih dia ada tambah sikit some contoh yang bagi saya dia punya flow tu lagi cantik lah daripada yang kita tengok PDF tu yang hari tu. Okay, so kalau tengok ini sama, dia ambil je yang sama. Ini pun sama, cuma okay, ni dia tambah sikit yang belah sini ni. So conteng tak boleh. Macam mana nak buka ni ya? Dekat GoodNotes, Goodread. Open in. GoodNotes. Okay. So chapter 2. Ini sama, ni pun sama, tak ada apa. Saya dah tunjuk video lah macam mana dia buat. Okay, ni. So kalau korang tengok, circuit yang menghasilkan dalam nota kita hari tu, sebenarnya rupa circuit yang actual dia macam ni. Dia ada resistance, dia ada inductance. Untuk case ni, rupa dia macam ni. Kalau kita tengok circuit lah. So yang ni cos Okay, yang ni sebab dia inductance, dia pakai cos. So basically yang ini sebenarnya dia tak pakai inductance, dia pakai capacitor. Capacitor macam ni rupa dia. Ni inductance rupa dia, ini capacitor rupa dia. Dalam simbol and then dia punya, kalau dia bergerak, ni dia tunjuk dia bergerak macam ni, lagi saya bagi comel lah. Ni original dia, VM. Lepas tu dia bergerak sebanyak, apa nama simbol? Phi. Phi. So bila dia bergerak sebanyak phi, so awak kena tambah sini, tambah phi belakang. Original dia ni. Sorry. Ni dia bergerak ke belakang ke gerak ke depan ni? Gerak ke belakang, silap. So dia, ini original yang ada start daripada kosong ni. And then dia bergerak ke belakang, kita tengok yang ni lah, dia gerak ke belakang. So dia gerak kepada phi. So yang the new sine wave tu akan tambah phi. Sebab apa tambah bukan tolak?
Sebab sini is, kalau awak tengok pi is 0. Berapa pi dia punya nombor? Saya tak hafal. Pi, sorry, shift pi, convert ke titik peluhan 3.141. Bukan sebab nombor ni. Okay, sorry saya pun berasap-berasap ni. Tapi basically kalau sin kita bergerak ke belakang ke? Okay, yang ini saya get back balik. Saya pun bab sin cos memang saya, macam saya cakap dalam kelas lah, saya benci gila sebab saya tak faham dia punya, bukan tak faham, saya memang tak suka sin dengan wave punya ni, wave punya form lah. Memang waveform ni bagi saya, kalau electrical engineering pun memang sangat benci lah electromagnetic wave ni. But, okay, perubahan tu, kita assume tambah dulu nanti saya akan clarifikan balik kenapa tambah. Dia bergerak ke belakang, so perubahan tu kita ambil kira dekat sini. Dekat degree dia tu. Omega T yang original, dia punya plot dia, yang line ni, tambahkan dengan phase. Ni phase phi ni phase So ni rupa circuit dia in real circuit diagram yang akan menghasilkan wave macam ni lah, kononnya lah So, okay. Dia kata kat sini, how to determine I and V or VT and IT bila ada, saya cakap tadi kita buat semua resistance. Yang chapter 1 ni, kita buat ni semua resistance, tengok. So, kalau ada inductance, kita tak boleh simply gunakan value, katakan sini, 0.2 Henry. Nak tambah macam mana? Ni ohm, ni Henry. Sama juga macam V, kita ada rumus V equals to IR, kita ada P equals to IV je. Tak ada satu pun yang bercerita pasal H ni. Ataupun L. Ni unit dia H, tapi kita panggil L lah. Ni capacitor. Ni. Simbol dia H, tapi unit dia kalau kita nak taruh dalam rumus adalah L. Which is, ni R, ni I, ni V. Tak boleh lah. So macam mana nak buat? So nak buat tu, kena guna ni, kena guna ni, rectangular punya format, which is X plus JY. JY ni adalah imaginary. Kalau nak convertkan dalam bentuk degree, ni, degree lah, akan jadi cos dengan J, cos dengan sin. And then ni polar, which is between real numbers dengan angle. So, pening lagi. Tapi, kejap itu nanti, tapi basically nak solvekan tu kena guna pakai yang imaginary numbers. Okay. So, sebab tu kita kena tahu waveform, which is this one. Untuk solvekan, circuit soalan memang akan bagi ni, circuit. So, nak tahu ni, kita kena tahu, kena faham. Sebenarnya korang bukan kena lukis pun. Cuma nak kena tahu, sin omega T ni, bila ada berlaku, sebab ni original source, current, dia punya voltage supply, alternating ni. And then bila dia bergerak, let's say lah dia jumpa H ni, apa jadi dekat dia punya omega T? Bertambah ke, berkurang phase ke? And then, baru korang boleh solvekan circuit ni. Untuk mendapatkan berapa berlaku voltage drop kat sini ke. Maknanya korang kena convert daripada real kepada imaginary, real kepada imaginary. Okay, itu apa yang saya nak cerita kat situ. Okay, and then, yang tadi saya cakap tu, real dengan imaginary, kita boleh menggunakan sinusoids dengan phasor punya phasor punya properties lah. So sinusoid ni signal yang macam ular ni, dia start dengan kosong, maksimum dekat Vm. Tapi kalau cos, dia akan start dekat Vm, lepas tu dia pergi, dia melawan lah. Kalau yang, saya guna color lain kot, color biru. So kalau cos dia macam ni, yang biru ni, dia melawan. Kalau sin dia start dengan kosong, kalau cos dia terus start dengan max. Okay. So sinusoids rupa dia macam ni, yang gambar ular ni. And then phases pula is the ni yang kita anjakkan dia ke depan ke belakang. Yang omega T ni is the signal itself lah yang awak plot kan ni ular ni. Tu adalah omega T, Vm maximum peak which is the real number, sin is the bentuk graph. And then yang ini sambung nota, so kita proceed je.
Ni rumus yang dalam nota tu bersepah sikit, tapi F equals to 1 over T ni memang mana-mana awak pergi, awak kena pegang lah. Kalau we are talking, if you had a chance to, actually subjek ni pun, bila awak kena main dengan waveform, AC ke, AC lah selalunya, main frequency ataupun discrete signal or non-discrete signal ke, memang F dengan over 1T memang awak akan main sampai bila-bila lah. So hafal je lah. Frekuensi sama dengan 1 over period. Ataupun period ni maksudnya ni 1 whole period. Daripada kosong ni, dia pusing, satu cycle habis, tu 1 whole period. So frekuensi is the orang kata 1 over the period. Or you can also say T period equals to 1 over F. So dua-dua ni memang selalu jumpa lah dalam awak punya waveform ni equation nanti. And then omega, which is dia punya cycle yang ini kat dalam ni, yang kita plotkan ni, is equals to 2 pi f. Ini hafal je. Bila awak dah tahu 2 pi f ni, nanti awak boleh terbalik-terbalikkan lah rumus ni. Kalau awak ada f, awak boleh tahu omega. Kalau ada omega, awak boleh tahu f, and therefore boleh tahu t. Okay. So, kita tengok contoh macam mana kita nak solve yang sinusoid. Ni ada sama ke? 5 cos orang lain. Okay, macam mana nak solvekan equation ni? Basically nak tahu daripada equation ni mana satu dia punya properties. So, 5 kita boleh tahu terus Vm. Sebab ni amplitude paling max, ni Vm ni lah. So, tapi dia kata amplitude lah. So, Vm equals to 5. And then phase dianjakkan sebanyak 60 ke depan. Phase, tak tulis lah. Phase yang ni lah, phase adalah yang phi tu. Angular frequency or omega sama dengan ni, 4 pi ni, 4 pi t ni. So taruh dalam 4 pi. So since dia tak ada bagi tahu f kat mana, tapi kita tahu omega sama dengan 2 pi f. So awak boleh buat 4 pi sama dengan 2 pi f. So F sama dengan 4 pi bagi 2 pi. So F sama dengan 2. So nak dapatkan T, ingat dia 1 over F. So 1 over 2 dapatlah 0.5 setengah. Okay. Saya rasa untuk subjek ni tak adalah tanya direct macam ni. Tapi untuk subjek yang melibatkan signal frequency atau signal conditioning adalah. Tapi korang tak payah risau lah yang ni. Cuma pentingnya soalan ini untuk korang tahu macam mana nak extract information daripada equation ni. So kalau kita tengok yang tadi tu, equation dia macam ni. So by right korang dah boleh tahu mana satu Vm, mana satu omega, mana satu phase, which is tak ada dalam ni, dia tak berganjak. So original lah. So kalau omega 10T maksudnya 2 pi f sama dengan 10. So f sama dengan 10 bagi 2 pi. Saya tak tahu berapa ni. 10 bagi 2 shift pi sama dengan 1.59 Hz. So 1.59 Hz. Therefore, T untuk sistem ni adalah 1 over 1.59 sama dengan 1 over 5 pi. Tapi kita 0.6283. So 0.63 lah second. T is in second, F is in Hertz, omega is radian per second. Apa lagi? Vm is volt. Apa lagi? Tu je lah. Okay. Ni omega radian per second. Phi phase tak ada unit. Phase dia degree kan. Sebab dia dalam bentuk angle phase tu. So saya tak boleh nak cakap berapa unit. Memang tak pernah pada orang bagi unit pun phase. Okay. Alright, sinusoid and phases. Okay, ini apa benda ni? Saya conteng-conteng ni tadi kan.
Okay, dah 10.30, so saya tak nak ambil masa, korang ada kelas lain. In the meantime ni, korang ada kelas, ada soalan? Tak ada sir. Okay, tak ada So yang ini saya akan try to continue dengan kelas korang next time, tapi saya lebih prefer kita buat ni, exercise ni. Ni dah ada jawapan dah pun, yang ni pelik sikit. Tapi tak apa, kita akan go through nanti. But untuk hari ni itu saja. Make sure nanti hantar korang punya tutorial dekat dalam Google Classroom yang saya akan up and link tu nanti. Check your Google Classroom by today. And saya akan letak due date most probably Isnin lah kot. So saya bagi, sebab soalan ni pun sebenarnya taklah susah mana. Provided korang spend sehari buat, siap lah ni. EFGH, tak payah sehari pun. Saya assume 3 jam should be enough untuk jawab semua ni. Uploadkan yang gambar pun boleh, PDF pun boleh, tak apalah. Yang penting nampak, senang saya nak nampak jawapan korang. Cara kerja. Sorry. Bukan jawapan saja cara kerja saya nak tengok cara kerja. So scan ke, JPEG ke, tak kisah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, then korang boleh proceed to, kalau korang ada kelas lain, terus proceed lah. Terima kasih. Thank you for your time. Maafkan ada salah kurang ke apa ke. Nanti saya akan improvekan lagi lah. Okay, terima kasih all. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Welcome.